Ada sahabat kita nama dia Rosni Ibrahim. Dia kata dia mimpi budak kecil. Ustaz, apa makna dia Ustaz? Sebagai badan pengamal, biasanya kalau mimpi budak ni, karakter gangguan yang duduk dalam badan seseorang itu, karakter gangguan itu adalah daripada saka baka. Baik. Dan mimpi yang bahaya Datuk, kalau mimpi budak ni, tahapnya itu adalah tahap menyusu. Bila tahap menyusu, maknanya dia mimpi budak yang dia sedang menyusu, tahap itu sudah tinggi Datuk. Maknanya gangguan dalam badan dia, kalau daripada segi peratusan antara 70 sehingga 80%. Itu yang mimpi budak maknanya saka ya. Baru ni saya ada buat satu kes Datuk. Kesian. Budak ni balik daripada Iskandariah Datuk. Iskandariah dia balik daripada Mesir. Dia kahwin dekat sana Datuk. Dia dirogol oleh jin yang ada dekat sana. Datuk bayangkan, suami dia ni adalah seorang ustaz. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz Datuk Seri Suhaimi Rozali. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk. Jumpa lagi malam ni. Okey, alhamdulillah Ustaz. Ustaz sihat Ustaz Saya ni macam tu lah Datuk. Alhamdulillah sihat. Cuma bila kita duk cerita benda-benda macam ni macam-macam lah. Okey Ustaz, seperti kita janjikan kepada sahabat-sahabat kita yang minggu lepas, ada yang dah buat scan air mereka. Jadi kita hari ni kita nak tengok tafsir mimpi dulu Ustaz. Nanti di penghujung nanti dan pertengahan nanti Ustaz nak sanadkan Al-Fatihah untuk tujuan rawatan. Itu perjanjian kita lah. Dan Ustaz ada bagi tahu dengan saya nak ajak kawan seorang. Siapa Ustaz? Okey, malam ni saya nak ajak sahabat kita, Prof Azhar. Pasal hari tu kan Datuk ada tanya saya berkaitan dengan badan pengamal. Jadi kalau orang nak rujuk pada badan pengamal tu nak rujuk dekat siapa? Kita tak tahu. Jadi saya cuba bawa orang yang ada keahlian untuk membincangkan berkaitan dengan badan pengamal. Jadi kita hari ni kita dapat bersama dengan Ustaz untuk mengetahui lebih lanjut tentang mimpi-mimpi kita. Jadi okey guys, yang semua dah buat minuman scan pada minggu lepas, bolehlah typekan apa mimpi-mimpi yang you all dapat setelah minum tu, dan kita minta Ustaz tafsirkan ya. Jadi saya akan bacakan satu persatu. Jadi kita tengok sekejap lagi. Ustaz dah ready Ustaz Ini ada sahabat kita nama dia Rosni Ibrahim. Dia kata dia mimpi budak kecil Ustaz. Apa makna dia Ustaz? Untuk pengetahuan semua, di antara mimpi-mimpi yang sangat-sangat bahaya. Note dalam perubatan, dia mimpi ni bila kita nak tafsirkan, dia mengikut kepada kriteria-kriteria orang. Kalau macam saya sebagai badan pengamal, saya akan bercakap atas platform badan pengamal. Sebagai badan pengamal, biasanya kalau mimpi budak ni, karakter gangguan yang duduk dalam badan seseorang itu, karakter gangguan itu adalah daripada saka baka. Dan mimpi yang bahaya Datuk, kalau mimpi budak ni, tahapnya itu adalah tahap menyusu. Bila tahap menyusu, maknanya dia mimpi budak yang dia sedang menyusu, tahap itu sudah tinggi Datuk. Maknanya gangguan dalam badan dia, kalau daripada segi peratusan antara 70 sehingga 80%. Itu yang mimpi budak maknanya saka ya. Baik, Noraini Muhammad Yatim pula kata dia mimpi terjun daripada tempat tinggi Ustaz. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi, kita duduk daripada atas, kita rasa kita nak jatuh daripada tempat tinggi itu, mimpi yang jenis macam itu pun dikategorikan saka baka juga. Cuma mimpi yang jenis jatuh tempat tinggi ni, selalunya mimpi ini hanya terjadi kepada orang lelaki. Kalau orang perempuan, dia selalu mimpi menyusu. Tetapi kalau orang perempuan, dia yang mimpi jatuh tempat tinggi, takut karakter jin yang duduk dalam badan dia itu adalah jin yang berlainan jenis. Berlainan jenis tu maknanya mungkin jin lelaki. Ini Muhammad Shazli kata dia mimpi ular tedung ready nak patuk. Ular ini karakter dia adalah sihir. Sihir ni maknanya gangguan. Dia macam ni Datuk. Daripada segi gangguan, saya nak mudahkan masyarakat awam faham, gangguan ni ada dua je. Satu dalaman, yang kedua luaran. Dalaman kita panggil saka baka ataupun genetik. Kalau luaran ni saya selalu istilahkan sihir. Maknanya gangguan daripada luar masuk dalam tubuh badan kita tu, kita istilahkan benda daripada luar masuk dalam badan. Kalau cerita berkaitan dengan sihir ini, maknanya gangguan itu adalah gangguan daripada luar. Gangguan daripada luar tu gangguan daripada mana? Wallahualam lah. Tempat kerja dia ke, ain dia ke, orang tak suka dia ke, banyak faktor. Nak kaji tu nak buat macam mana? Kita akan kaji pada batang tubuh pesakit tu sendiri.
Macam mana uji kaji tu kita nak buat? Salah satu kaedahnya adalah melalui air scan yang kita bagi dia minum. Ini mimpi kena kejar dengan singa, Ustaz. Okey, kalau singa ni dia punya karakter dia, singa ni biasanya dia binatang buas yang dia digunakan dalam ilmu persilatan. Biasanya dia melibatkan saka bakar juga, tapi dia lebih kepada persilatan. Mungkin datuk nenek dulu ahli persilatan, wallahualam. Sebab itu bila kita buat uji kaji, Datuk, orang yang mimpi macam ni, biasanya bila saya bagi proses air minuman saya, maknanya saya bagi air surah Fatihah lah, bukan air scan. Saya bagi air surah Fatihah, semasa dia minum air inilah kadang-kadang boleh merangkak macam harimau. Sebab dia bila bertembung positif negatif tu, dia akan mengeluarkan tindak balas yang ada dalam tubuh badan. Sebab itu saya kata, Datuk, ada orang dia kata, takutnya. Saya kata pada mereka, kenapa kita mesti takut? Patutnya kita takut kalau sekiranya kita tak tahu dalam tubuh badan kita tu ada apa. Sekarang ni, itu sebab tu saya kata kita hidup, kita berjiran dengan benda yang kita tak nampak. Jadi sepatutnya kita ambil pengajaran benda ni untuk kita nak buat checking badan kita ni. Checking daripada aspek gangguan. Okey, ada ni Mak Jah kata dia bermimpi benda yang aneh. Bila waktu pagi saya rasa letih dan marah. Datuk, kalau kes macam tu, maknanya lalunya macam ni, Datuk. Biasanya kalau orang mimpi pada waktu malam tu, biasanya dia akan bangun pagi tu badan dia memang akan keletihan. Dia ibarat seperti mana tubuh badan kita ni yang bekerja. Lepas tu kalau Datuk tengok kan, bila kita tidur, kita akan dialami oleh mimpi. Kenapa kita mimpi? Sebab dia ada pertalian di antara bila kita tidur tu dengan roh kita. Sebab tu dalam Islam mengajar kita bagaimana menguruskan mimpi. Cuba Datuk tengok dalam Islam, dia ajak kita kan, bila kita nak tidur, dia ada doa yang Nabi ajak. Kita panggil istilah kita doa tidur. Nabi ajak tata cara masa kita nak tidur, apa patut kita buat. Persoalan dia berapa ramai yang buat tata cara yang Nabi ajak. Biasanya tak buat, kita main terus pergi tidur ya. Sebab kita anggap tak ada apa Datuk. Kita anggap tak ada apa. Sebab tu saya kata, kefahaman hidup berjiran dengan makhluk halus ni kita kena jaga. Sebab ramai Datuk, kadang-kadang baru ni saya ada buat satu kes Datuk. Saya kesian. Budak ni balik daripada Iskandariah Datuk. Iskandariah dia balik daripada Mesir. Dia kahwin dekat sana Datuk. Dia dirogol oleh jin yang ada dekat sana. Datuk bayangkan, suami dia ni adalah seorang ustaz. Bila benda ni berlaku dekat dia, Datuk bayangkan, dia datang teriak-teriak dekat saya sebab dia kata dia cerita dekat laki dia. Laki dia tak mau nak faham sebab laki dia seorang ustaz. Laki dia kata benda ni tak, bukan bohong. Benda ni bohong lagi dia kata. Saya kata dekat dia, kamu tak percaya lagi sampai dia tengok isteri dia betul-betul kena macam orang rogol di atas katil Datuk. Bayangkan. Kesian tak kesian? Jadi saya kata janganlah sampai tahap macam tu. Sampai benda dah berlaku dekat isteri, kamu masih tak faham lagi. Kamu masih duk anggap apa tu kita panggil isteri duk main-main lagi. Sebab tu saya kata ni, masyarakat yang duk dekat luar sana, tolonglah hentikan benda-benda yang tak betul ini. Sebenarnya kami Badan Pengamal ni hanya nak bantu menyelesaikan masalah apa patut buat. Kalau doktor-doktor dekat hospital bantu orang macam mana nak rawat, macam itulah kami nak bantu orang. Cuma saya tak terdaya nak bantu seorang-seorang Datuk. Sebab saya tak larat. Datuk bayangkan, besok hari Sabtu, patutnya saya rehat. Saya tetap buat rawatan Datuk. Walaupun orang kata nak kaya kan. Okey Ustaz, ni ada satu lagi. Mat Iman, saya mimpi lipas keluar daripada tanah beribu-ribu, hitam, besar. Lepas tu mak saya ambil sapu bubuh setempat lipas tu, saya patah balik. Mai tengok lipas tu semua, mak angkat masuk tong sampah. Okey, kalau cerita pasal lipas, dia ada kaitan dengan tapak rumah kita. Nanti Datuk, kita akan bincang satu tajuk berkaitan dengan bagaimana mengesan gangguan dalam rumah. Sebab rumah kita ada dua masalah. Satu, rumah gangguan. Yang keduanya, gangguan rumah. Macam mana kita nak kenal pasti rumah kita ada gangguan? Macam mana kita nak kenal pasti rumah kita ada orang sihir rumah kita? Jadi kita nak terang tips ni agar apa tahu? Agar orang ramai berwaspada. Sekurang-kurangnya mereka boleh tahu dalam rumah kalau ada benda ni apa patut buat. Tujuan saya satu ya Datuk. Saya betul-betul nak bantu masyarakat sebab saya dah tak larat nak rawat dah. Okey Ustaz,
mimpi tanah perkuburan daripada Hamiza, mimpi tanah perkuburan dan mimpi orang mati ada yang jadi hantu. Okey, kalau mimpi melibatkan tanah perkuburan itu adalah bahan yang digunakan ketika mana dibuat sihir. Biasanya dia tu bahan-bahan kubur ni dia digunakan untuk perniagaan, untuk merosakkan perniagaan seseorang. Kalau seseorang dia khianat kepada orang yang berniaga sebagai contoh, dia ambil bahan-bahan kubur, tanah kubur ataupun batu nisan kubur, dia puja, kemudian dia lempak masuk kedai ya, dia akan jadi macam kuburan. Itu disebut dengan bahan yang dia gunakan untuk sihir. Bahan sihir lah diistilahkan. Nak merosakkan perniagaan lah. Okey, Rozani Juin, dia kata saya selalu mimpi dalam najis manusia, tempat yang sama. Okey, kalau mimpi najis ni, dia punya environment, persekitaran tu ramai orang tak suka dekat dia. Ramai orang tak suka tu maknanya ramai orang duk mengatar lah tu. Tak kira lah sama ada benda tu melibatkan jiran dia, melibatkan kawasan dia. Maknanya ada benda orang yang tak suka dekat kehidupan dia. Okey, yang seorang lagi ni Anne kata mimpi bertemu roh adik yang meninggal. Yang itu tak apa tu, itu umum je. Biasa kalau mimpi-mimpi roh ni, kalau macam guru saya dia ajak orang yang meninggal itu dia memerlukan pertolongan kita lah. So apa yang boleh kita buat, baca Fatihah, kita hadiahkan dekat dia. Tak apa. Dia secara ringkasnya Datuk, kita bagi tahu dekat orang ramai, mimpi ni dia bahagi pada 3 secara ringkas. Okey, pertama mimpi yang elok. Tak kira lah mimpi apa pun, mimpi baik. Mimpi makan lah, mimpi apa. Mimpi itu mungkin minallah, daripada Allah. Okay. Mimpi yang kedua, mimpi tak elok. Macam mimpi kena patuk ular, mimpi menyusu budak, mimpi tak elok. Bila kita mimpi tak elok sahaja, mimpi itu dikategorikan mimpi daripada syaitan. Apa pun mimpi tak elok, mimpi daripada syaitan. Ya, daripada syaitan. Itu saya ajak ni secara asas. Asal tidak, tuan-tuan dan perempuan tanya macam-macam soalan, kita pening nak jawab. Jadi bahagikan 3 sahaja. Pertama, kalau mimpi baik itu, mungkin Allah bagi alamat baik daripada Allah. Tak apalah, kita terima lah. Kalau mimpi tak elok saja, maknanya kita bangun-bangun mimpi, kita mimpi dikejar oleh anjing. Maknanya mimpi itu kemungkinan daripada syaitan. Apa patut kita buat tu penting. Maknanya kita nak tahu syaitan dah kacau kita sampai tahap mana. Okay, nak boleh tahu itulah perlu ada uji kaji pada diri. Nak uji tu macam mana? Kena rujuk kaedah saya yang awal tu lah. Minum air penawar saya. Sebab nak buat scanning kan. Kalau tidak kita tak boleh tahu. Cara paling baik, rujuk terus badan pengamal. Itu lagi baik. Mimpi nombor 3 tadi Ustaz? Mimpi yang ketiga ni adalah mimpi melibatkan ketika mana kita sedang tidur. Katalah kita mimpi besok Datuk, kita teringin nak pergi pantai. Disebabkan kita tidur tu, kepala otak kita ni duk fikir lah. Nak pergi pantai, bila kita tidur, yang itu dipanggil mimpi secara umum. Selalu macam tu lah. Macam budak-budak kan, dia nak pergi berkelah. Kepala otak dia teringat, dia tidur, dia mimpi. Itu cerita lain. Cuma saya nak tekankan dekat sini, bila kita mimpi tak elok, biasanya ditafsirkan mimpi tak elok itu adalah gangguan daripada syaitan. Saya nak tukarkan sedikit ayat ni Datuk. Mimpi tak elok ini bukan mimpi daripada syaitan, tapi mimpi tak elok itu dia sudah bagi signal yang syaitan sedang ganggu kita. Supaya dengan bahasa yang saya guna pakai ini, orang akan ambil action untuk dia nak tahu. Sebab itu kalau Datuk tengok ada persoalan tadi, dia orang tanya juga dalam ni, saya tengok Datuk Rasham punya Facebook, dia orang tanya, ada yang bagi tahu kalau kita mimpi tak elok ni, kalau kita bangun, kita dilarang untuk cerita dekat orang. Jadi macam mana pula Ustaz minta kami cerita dekat Ustaz? Okey, sebenarnya daripada segi spirit, daripada segi jiwa, kalau kita mimpi tak elok, bila kita cerita dekat orang, orang menafsirkan benda tak elok, yang mana kadang-kadang benda tak elok tu dia boleh membunuh jiwa kita. Katalah kita jumpa orang, lepas tu alamat dia mimpi itu, katakan dia mimpi itu kemalangan. Agak-agak dia boleh tidur lah tu. Sebab itu kalau saya, orang mimpi benda-benda tak elok, saya akan timbang. Bila saya nak cerita dekat orang tu, saya buat penceritaan yang mana penceritaan itu lebih fokus kepada nak suruh orang rawat. Bukan nak menyusahkan hati dia. Sebagai piawaian, untuk tentukan penafsiran tu, itu bidang kita. Kita kena tentukan. Sebab kalau tidak, kita tak boleh bagi ubat. Cuma
untuk tak mau bagi dia takut sangat tu, sebab kita nak kena balance kan. Sebab kita ni macam doktor tu, bila doktor ni kita berhadapan dengan pesakit, kita tak mau pesakit akan lebih sakit. Kalau boleh kita nak motivate dia orang kan. Wallahu a'lam tu. Okey Ustaz, kadang-kadang ada mimpi Ustaz. Mimpi tu kadang-kadang macam contohnya saya Ustaz kan. Saya pergi satu tempat tu, tiba-tiba cakap, tempat ni aku dah mimpi lah. Kan ada Ustaz kan? Itu dipanggil, kalau orang putih panggil, dia panggil deja vu. Itu apa tu Ustaz? Ada juga kadang-kadang ada orang tu dia dapat benda tu, dia dapat awal. Dan benda yang dia dapat tu sama dengan benda yang dia mimpi. Dia akan dapat benda-benda macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita ada connection antara roh kita itu dengan sekeliling kita. Cuma kita tak tahu je benda tu bila kita pergi. Datuk tahu tak, ada satu kes yang pesakit saya lah. Dia punya mimpi dia tu, dia bersambung-sambung macam drama. Mimpi bersiri. Dia tidak, malah esok dia akan mimpi benda yang sama. Sampai dia macam boleh buat skrip filem dah tu. Sampai macam tu. Itu yang saya kata, memang dahsyat lah mimpi-mimpi ni. Tu Prof ada masalah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum.